تبين أن الأصل في دعوته صلى الله عليه وسلم هي الرفق والرحمة مع بعث المشاعر الطيبة وتبيين الحقائق، وينضاف إلى ذلك دعاؤه وتضرعه. فليكن الداعي موقنا أن الذي يغير الأحوال ويقلب القلوب هو الله، لا الداعي، هو الله، فيرجع إليه سبحانه وتعالى في صلاح أحوال عباده، وأن يجعله سببا في ذلك، فإنه لا يستطيع أن يهدي نفسه فضلا عن يهدي غيره. وفي هذا يكتسب الداعي توكلا على الله واعتمادا عليه، وتخلصا من عجبه بنفسه ونسبة الشيء إليها. Maka asal sumber daripada dakwah ini pada sumbernya, pada asalnya adalah sifat lembut dan kasih sayang, serta perangai daripada dai tersebut adalah menyentuh daripada rasa perasaan objek dakwahnya, serta memberikan penjelasan akan hakikat perkara dakwah yang akan dia sampaikan, dan diiringi dengan doa. Dia lakukan ini semua dengan berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang memberikan hidayat, yang merubah keadaan dari masyarakat dan keadaan daripada objek dakwah yang dia panggil kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diajak kepada Allah taala, sehingga dia hanya bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala di balik segala giatnya, usahanya, rahmatnya, kasih sayangnya, dan membangkitkan perasaan dari objek dakwahnya, memberikan penjelasan akan hakikat dan doanya. Dia bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala yang bisa memberikan hidayat dan merubah keadaan, sehingga orang ini tersucikan hatinya dari ujub, takjub kepada usahanya, kepada ucapannya, kepada ceramahnya, kepada penyampaiannya. Tidak ujub dan tidak kagum dan tidak bertumpu kepada itu semua. وفي النظر إلى اختلاف أحوال الناس عند مخاطبتهم، وكذلك في التدرج معهم من حال إلى ما وراءه، وعدم إلقاء الأمر دفعة واحدة وفجأة واحدة لمن يحتاج له ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني قوما قد اتصلوا بالتصديق بالنبوة عموما من حيث تصديقهم بسيدنا موسى بالنسبة لليهود أو بسيدنا عيسى بالنسبة للنصارى، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني اعتبر حالهم في معرفتهم السابقة واستعدادهم لأن يفقهوا، فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوا إلى ذلك ففيه التدرج معهم في إلقاء الأوامر. ويقول فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Di dalam mengambil berat ketika berdakwah dengan memantau keadaan orang yang akan menerima dakwah itu, perlu juga adanya konsep bertahap, berfasa ketika berdakwah, dan berpindah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, kepada keadaan yang lain, dan tidak sekaligus untuk dalam berdakwah itu dengan memberikan satu penyampaian yang memberatkan kepada mereka yang ingin disampaikan dakwah. Dalam hal ini, dalam konsep berfasa dan bertahap ketika berdakwah, baginda Rasulullah bersabda, memesan kepada Sayyidina Mu'adz ketika dihantar oleh Nabi pergi ke Yaman untuk berdakwah, mengatakan, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kawasan yang di situ ada ahlul kitab, yakni orang-orang yang pernah beriman kepada Nabi Musa daripada golongan orang-orang Yahudi, atau orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa daripada golongan Kristen. Maka Nabi berpesan kepada Sayyidina Mu'adz, yakni ajaklah mereka untuk mengucap 2 kalimat syahadat, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kalau mereka menerima, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Kalau mereka menerima, kalimat ini diajarkan oleh Nabi, kalau mereka menerima adalah konsep
bertahap, berfasa ketika berdakwah. Kalau mereka menerima, beritahu kepada mereka kalau Allah mewajibkan kepada mereka harta zakat yang diambil daripada orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. ولما أرسل صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب في آخر أيام غزوة خيبر إلى آخر حصن من حصون اليهود المحاربين تحصنوا به، وأرسل إليهم في اليوم الثاني واليوم الأول ولم يفتح للصحابة، فقال لو أعطينا الراية رجل أظن يحب الله ورسوله، فسلم الراية لسيدنا علي. فلما توجه سيدنا علي توقف وقال يا رسول الله إلى ما أدعوهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال له يا علي ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي هذا بيان استفهام سيدنا علي إلى ماذا أدعوهم، وهو يعلم الدعوة وهو مرافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بداية الدعوة، ولكن أراد بأي أسلوب وعلى أي كيفية في مثل هذا الحال أدعوهم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأتي الدعوة بالتدريج والبداية من الشهادتين التي هي الأصل. Ketika Rasulullah SAW menugaskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk memimpin pasukan di dalam peperangan Khaybar, memerangi masyarakat Yahudi yang telah banyak melakukan pengkhianatan dan kejahatan, sehingga Rasul SAW mengirim Sayyidina Ali memimpin para pasukan. Setelah beberapa hari sebelumnya, berhari-hari mereka gagal. Pasukan tersebut gagal untuk menembus benteng Khaybar. Namun malam harinya Rasulullah mengatakan, aku akan serahkan bendera kepemimpinan ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tatkala Sayyidina Ali menerima mandat dan perintah dari Rasulullah SAW, maka bertanya Rasulullah, kepada apa aku mengajak mereka? Bagaimana aku berbicara, berdialog, mengajak mereka? Apakah aku ajak mereka hingga mereka menjadi seperti kita, sama seperti kita, para sahabat? Maka Nabi Muhammad mengatakan, ajaklah mereka hingga mereka berucap syahadah, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Artinya di sini adalah konsep bertahap di dalam dakwanya Rasulullah SAW, memberikan kepada objek dakwah sesuatu yang ringan dengan dosis yang ringan, kemudian ditambah dosisnya sedikit demi sedikit, hanya mengajak pertama itu kepada ucapan syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. وحثه أن يكون حريصا على هدايتهم مع أنهم محاربين، وفي وقت القتال ووقت الحرب بعد خيانات كثيرة منهم ونقض للعهود والمواثيق، وهم الآن في آخر حصن من حصونهم، حثه على أن يحرص على هدايتهم بقوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نية الهداية ومحبة الإنقاذ من النار تلازم قلب الداعي إلى الله تبارك وتعالى حتى بالنسبة لهؤلاء المحاربين فضلا عمن سواهم من الناس. Baginda Rasulullah SAW menganjurkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk memiliki semangat membawa mereka menerima hidayah, walaupun dalam situasi perang, walaupun dalam situasi mereka berkhianah orang-orang Yahudi itu, walaupun mereka banyak mengingkari janji yang telah dijanjikan kepada baginda Rasulullah, dan kaum muslimin waktu itu sudah sampai kepada kemenangan, sampai kepada benteng terakhir yang perlu untuk dirobohkan untuk meraih kemenangan. Walau dalam keadaan demikian pun juga baginda Rasulullah masih menganjurkan, masih mengingatkan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, dengan engkau menjadikan sebab hidayah kepada seorang pun juga untuk menerima agama ini, lebih baik daripada onta-onta merah. Yakni diajarkan oleh Nabi niat dan semangat untuk memberikan hidayah kepada orang dan suka untuk menyelamatkan orang daripada kesesatannya, mestilah ada di dalam hati seorang da'i, hatta kepada orang kafir yang memerangi, apatah lagi kepada yang tidak. وفي حديث سيدنا معاذ وحديث سيدنا علي أيضا
في هذين الحديثين إشارة إلى أن مرتكز خطابنا لغير المسلمين يكون على النقطة الكبرى واليقينية الكبرى الأولى، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الذي يرتكز عليها الدين. فلا نسترسل معهم في المناقشة والخطاب في فروع الدين إذا لم يتبين الأصل الأول وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Di dalam khitab dan penyampaian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Mu'adz, agar mereka fokus pertama kali itu untuk menyelamatkan manusia dari bahaya kekafiran. Itu dulu mereka fokus kepada hal tersebut. Selamatkan mereka hanya dengan mereka mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah itu baru ada aturan-aturan agama yang lain. Tetapi ajarkan mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu, dan tidak membuka peluang untuk berdebat tentang hal-hal lainnya, tetapi fokus untuk membuat mereka mengucap 2 kalimat syahadat. Ini adalah langkah pertama yang harus kita fokus terlebih dahulu, diajarkan kepada Sayyidina Mu'adz dan Sayyidina Ali. وكثيرا ما يخوض بعض المسلمين مع غير المسلمين في بعض فرعيات شؤون الإسلام ومسائله، ويسترسلون في ذلك من غير فائدة ولا وصول إلى نتيجة طيبة، لأن الأمر مبني على الأصل، الفرع مبني على الأصل. فإذا لم يتضح معنى الشهادتين أولا والإيمان بالله تبارك وتعالى فلا داعية للمناقشة في الفرعيات التي تترتب على الشهادتين. وإنما لو كان أحد عنده إشكال يريد حله وبيانه فيمكن ذلك، والخطاب معه على تبيين إشكاله من غير أن يتحول ذلك إلى استرسال وجدال في فرعيات مع نسيان الأصل. Sehingga kita melihat ramai daripada orang-orang yang terlibat di dalam perdebatan dan dialog dengan orang-orang bukan Islam, banyak memperbahaskan tentang perkara-perkara yang bersifat cawangan, bukan yang pokok, sehingga panjang perbincangan tentang hal-hal yang sedemikian, tidak sampai kepada satu kesepakatan dan tidak mendatangkan manfaat dan faedah, disebabkan tidak bersepakat dulu di dalam yang dasar, yang prinsip, maka tak ada guna untuk memperbahaskan tentang perkara-perkara yang bersifat cawangan. Hendaklah atau cabang, hendaklah fokus dulu terlebih dahulu kepada hal yang dasar, yang prinsip, barulah akan memperbahaskan kepada hal-hal yang bersifat cawangan. Dalam hal ini yang prinsip adalah 2 kalimat syahadah. Akan tetapi bila mana ada orang yang ingin bertanya, daripada orang bukan Islam bertanya tentang hal Islam, dijawab dengan mengikut kadar yang secukupnya, tetapi tidak perlu untuk memperpanjang pembahasan itu sehingga panjang lebar kalau tidak sepakat di dalam prinsip, yaitu 2 kalimat syahadat.